Assalamualaikum. Terima kasih kerana menghadiri PDPR pada pagi ini. Jadi saya Cikgu Julia akan menerangkan semula tindakan ombak di pinggir pantai. Pada minggu lepas kita telah pun didedahkan dengan apakah maksudnya ombak, jenis-jenis ombak iaitu ombak pembina dan ombak pembinasa. Proses yang dilakukan oleh ombak iaitu hakisan, pemendapan dan pengangkutan. Pada minggu ni kita nak melihat bentuk muka bumi yang dihasilkan oleh 3 proses tersebut. Jadi pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat menghuraikan tindakan ombak melalui hakisan, pengangkutan dan pemendapan, membezakan bentuk muka bumi akibat tindakan ombak di pinggir pantai. Bentuk muka bumi akibat tindakan ombak di pinggir pantai. Jadi yang pertama ialah kita nak tengok bentuk muka bumi di pinggir pantai dipengaruhi oleh proses hakisan dan proses pemendapan. Ini kenapa tak disebut pengangkutan? Kerana pengangkutan ialah dia membawa semua sedimen itu ke pinggir pantai dan dimendapkan. Bila mendapan itu berlaku, maka terjadilah bentuk muka bumi yang baru. Jadi bentuk muka bumi hakisan terdapat 7 iaitu gua laut, tanjung, teluk, tebing tinggi, gerbang laut, batu tunggul, batu sisa. Manakala bentuk muka bumi proses pemendapan ialah pantai, beting pasir, lagun, tombolo dan anak tanjung. Bentuk muka bumi hakisan ombak di pinggir pantai. Yang pertama, ini dia gerbang laut. Gerbang laut ni ialah lubang. Lubang tu, awak tengok lubang ni. Ni lubang yang saya tunjukkan. Dia menunjukkan asalnya ialah kawasan yang rata seperti ini. Rata. Kemudian bila ombak tu datang, ombak tu akan menyebabkan lubang menjadi gerbang laut, kemudian disusuli oleh gua laut. Gua laut apabila gerbang laut semakin dalam, teluk apabila kawasan tebing tinggi semakin ke dalam, tanjung apabila ada batuan keras, tebing tinggi, batu tunggul dan batu sisa. Ada lagi beberapa yang akan ditunjukkan kemudian. Iaitu cenderam dan teres hakisan ombak. Kita boleh lihat di sini ombak menghakis kawasan batuan lembut semasa air pasang. Lama-kelamaan bahagian atas cenderam akan runtuh akibat tarikan graviti. Proses yang berterusan akan membentuk teres hakisan ombak di bahagian bawah cenderam. Jadi, kita boleh lihat di sini bila berlaku pasang surut menyebabkan ombak tu, bila berlaku air pasang, dia menghentam tebing menyebabkan batuan tebing tu jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah. Lama-kelamaan membentuk teres hakisan ombak. Teres ini dapat dilihat ketika air surut. Pembentukan gua, gerbang laut dan batu tunggul. Gambar 1. Batuan lembut di bahagian bawah tebing dihakis oleh tindakan ombak secara berterusan. Lama-kelamaan ianya akan membentuk gua. Gua kecil. Proses hakisan yang berterusan terhadap gua menyebabkan bahagian bawah tanjung runtuh dan membentuk gerbang laut. Hasil daripada proses hakisan yang berterusan, gerbang laut pula runtuh dan menghasilkan bentuk muka bumi yang baru iaitu batu tunggul dan kemudiannya batu sisa. Jadi batu tunggul ni
batu tunggul. Lama-lama dia akan jadi kecil-kecil. Ini pun akan pecah. Ini yang dinamakan batu sisa. Pembentukan tanjung dan teluk. Apa itu tanjung dan teluk? Di kawasan yang mempunyai batu keras yang berbeza, batuan lembut lebih mudah terhakis. Proses yang berterusan akhirnya membentuk teluk di kawasan batu lembut dan tanjung di kawasan batu keras. Okey, asalnya ini adalah batu lembut, rata, kemudian ombak pembinasa datang menyebabkan hakisan berlaku. Semakin ke dalam dia menjadi teluk dan yang menganjur ini kita panggil dia tanjung. Pembentukan glob dan geo. Percikan air laut kelihatan terbentuk apabila runtuhan di bahagian atas gua laut. Hakisan yang berterusan akan menyebabkan batuan di sekitar glob runtuh dan membentuk geo yang dikenali sebagai anak teluk. Ya, nanti kita tengok gambar dia yang sebenar. Namakan bentuk muka bumi kawasan pinggir laut. Apakah bentuk muka bumi yang ini? Yang nombor 1 ni. Allah. Yang nombor 1 ini, apa dia? Dia tebing tinggi, betul. Yang kedua sebelahnya, apa dia? Ya, betul. Gua laut. Yang ketiga, nampak ke dalam sangat cantik, teluk. Ni yang keempat, ialah dah tentulah gerbang laut. Apabila gerbang laut itu dihakis selama beribu-ribu tahun, jadilah tunggul sisa. Yang bahagian gerbang laut ni lah terjadinya geo dan glob. Ini geo di mana dia mula membuat lubang di tepi ni dan membentuk glob. Dan yang terakhir sekali ialah tanjung, di mana kita boleh berdiri dan melihat ujung laut. Itu ialah bentuk muka bumi akibat hakisan. Sekarang kita masuk kepada bentuk muka bumi akibat pemendapan. Pemendapan apabila dia meninggalkan sedimen di pinggir pantai. Yang pertama, tombolo. Nanti kita lihat apa maksud tombolo. Yang kedua, pantai yang biasa kita pergi. Yang ketiga, lagoon. Lagoon pun macam teluk, tapi dia banyak pasir. Yang keempat, anak tanjung. Yang kelima, beting pasir. Jadi proses pembentukan pantai, lagoon dan beting pasir. Kalau pantai, yang tempat biasa kita mandi-manda dan berkelah. Pantai adalah endapan pasir yang terletak di antara air pasang dan air surut. Dasar pantai yang landai terletak di kawasan ombak yang perlahan, manakala dasar pantai yang curam biasanya terletak di kawasan yang ombak dia yang kuat. Lagoon. Lagoon, kawasan air masin yang terpisah dari pantai kerana pembentukan beting pasir di antara laut dan lagoon. Beting pasir pula ialah perbatang pasir yang terhasil daripada pemandapan ombak ketika air surut. Ini kalau nampak nyata kalau tengok gambar nanti. Tombolo dan anak tanjung. Anak tanjung, permatang yang bersambung dengan pantai dan hujungnya menganjur masuk ke laut. Tombolo, beting pasir yang menghubungkan antara pulau dengan kawasan daratan. Ini anak tanjung. Anak tanjung kita nampak pasir itu semakin ke depan. Ini semakin ke depan. Dan semakin lama dia semakin sampai ke satu pulau. Apabila dia sampai ke satu pulau itulah yang kita sebut tombolo. Jadi marilah kita lihat bentuk muka bumi pemendapan
di kawasan pinggir laut. Kita boleh tengok gambar real baru kita nampak ya. Yang pertama ialah yang macam ni. Kalau macam ni kita tengok ada beting pasir ni. Ni ialah kawasan pasir atau yang telah dimendapkan. Bila dia dah panjang macam ni, ini kita sebut sebagai anak tanjung. Okay, yang kedua, kalau macam ni dipenuhi oleh pasir di sini, ni pasir lagi, ini kita sebut sebagai beting pasir. Yang ketiga, beting pasir yang jadi anak tanjung tadi, yang jadi anak tanjung tu, kemudian dia telah menganjur panjang sehingga bertemu satu pulau ataupun dia bertemu satu tunggul sisa. Okey, tengok kalau kat gambar ni sebenarnya ada orang berjalan, dia boleh berjalan. Ini kita panggil dia tombolo. Seterusnya, okey, seterusnya kalau kita tengok beting pasir ni dah jadi macam ni, kemudian membentuk pula kawasan bulatan cantik ni, air biru ni. Ya. Ini ialah kita panggil dia lagoon. Dan yang ini kita biasa mandi ialah pantai, di mana pasir yang telah dimendapkan, yang masa berlaku pemendapan menyebabkan terbentuknya pasir yang memanjang. Jadi jadilah dia pantai. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi pada minggu depan.